Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah subjek pengajian Malaysia MPU 2162. Assignment ni disediakan untuk Puan Nur Asiah binti Hassan. Kumpulan kami adalah kumpulan Thailand. Tajuk kumpulan kami adalah Perjalanan Melayu dalam Kemerdekaan. Kumpulan ini terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Muhammad Aminuddin Aiman bin Faiz, Muhammad Danish Ashraf bin Muhammad Sani, Syazwi Salihin bin Samsul Azhar, Amirul bin Asri, Muhammad Haris Najmi bin Badrul Hisham. Kemerdekaan di alam Melayu. Merdeka merupakan satu perkataan yang bahasa Melayu yang melambangkan kemerdekaan. Istilah ini juga digunakan semasa gerakan-gerakan pro-kemerdekaan dan anti-penjajahan semasa penjajahan Malaya, Singapura dan Indonesia. Takrif merdeka menurut Kamus Dewan ialah bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Negara merdeka bermakna negara yang berdaulat, iaitu mempunyai kuasa tertinggi. Antara takrif kemerdekaan yang diberikan oleh tokoh adalah yang pertama, Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Dia berkata dia adalah tokoh gerakan pan-Islamisme. Perjuangan bagi menghadapi penjajah hendaklah disertai semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air yang merdeka, wataniyah. Tokoh yang kedua ialah Rashid Rida. Kedaulatan dan kekuatan sesebuah negara untuk bebaskan diri daripada penjajah barat, iaitu menghidupkan sistem khalifah dan hapuskan ikatan perkauman. Tokoh yang ketiga ialah Mahatma Gandhi, tokoh pejuang kemerdekaan India. Dia perjuangkan pembebasan rakyat India daripada kemiskinan, mengatakan kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi dan moral. Setiap negara berhak menguruskan negaranya. Assalamualaikum, saya Muhammad Danish Ashraf bin Muhammad Sani dengan nombor matriks 321-2009-861. Hari ini saya akan menerangkan tentang bagaimana Tanah Melayu mendapatkan kemerdekaan. Yang pertama, Malayan Union adalah satu pertubuhan yang telah ditentang kuat oleh Persekutuan Tanah Melayu. Darurat adalah salah satu faktor kemerdekaan yang kita peroleh sekarang dengan bantuan kerjasama kaum, tidak kira bangsa atau negara. Dan di situ bermula sistem ahli, perkembangan parti-parti politik dan pilihan raya. Selepas itu bermulalah rundingan untuk kemerdekaan Tanah Melayu. Assalamualaikum, nama saya Amirul bin Asri. Faktor pembentukan Malaysia. Tun Abdul Razak mahu mempercepatkan proses kemerdekaan agar negara kita aman, dan ia memberikan kemerdekaan kepada Sabah, Sarawak, Brunei dan Indonesia dan Singapura. Faktor pembentukan Malaysia juga mahu mengelakkan ancaman daripada pengaruh komunis dan pemacuan kemajuan ekonomi bersama dan membangkitkan sesebuah negara. Dan Tun Abdul Razak mahu menjaga kepentingan rakyat Bumiputera dan melindungi negara. Faktor kemerdekaan Tanah Melayu. British telah membentukkan sistem ahli. Tun Mahathir telah mengusahakan mengadakan Pakatan Murni di kalangan penduduk persekitaran di Tanah Melayu. Telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malayan oleh Dato' Onn bin Jaafar. Menubuhkan Persidangan Nasional yang bertujuan untuk mencapai kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman yang berada di Tanah Melayu. Kemenangan Parti Perikatan yang telah membawa Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri dan Ketua Parti Perikatan, dan membentuk sebuah kabinet. Anggota kabinet yang ditubuhkan terdiri daripada pelbagai kaum dan agama dan berfungsinya sehingga
kemerdekaan tercapai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazul Salim Samsul Azhar. Nombor metrik saya 3212010541. Saya ingin menceritakan kepada anda hikmah pada negara selepas kita mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Oktober 1997. Selepas kita mencapai kemerdekaan, kita dapat mengasai ataupun ada perbezaan kualiti hidup. Kita merasakan kualiti hidup kita pada zaman kini lebih baik daripada yang dahulu sebelum kita mencapai kemerdekaan. Antara contohnya, contoh kualiti hidup yang masukkan adalah daripada segi pembangunan, pendidikan, ekonomi dan juga keselamatan. Kita juga dapat membangunkan negara kita dengan pelbagai kemudahan. Umum mengetahui bahawa di tanah Melayu, di Asia Tenggara ataupun tanah Melayu ini, kita terdapat dengan sumber tanah yang subur ataupun terdapat pelbagai sumber asli seperti biji timah dan lain-lain. Kita juga di Malaysia juga selepas mencapai kemerdekaan, kita dapat meningkatkan taraf hidup dan keselesaan pada rakyat. Seperti yang kita tahu, sebelum kita merdeka, di Malaysia ini kebanyakan rakyat kita hidup dalam keadaan yang susah ataupun miskin. Kita telah ditindas oleh pihak penjajah. Sumber-sumber asli kita, kekayaan hasil bumi kita di tanah Melayu telah dicuri oleh mereka. So selepas kemerdekaan, kita dapat merasakan kehidupan rakyat itu lebih selesa berbanding dahulu. Ia juga dapat membawa kepada kemakmuran dan keamanan dalam sesebuah negara. Kerana selepas kemerdekaan kita yang mentadbir negara kita sendiri. Kita ditadbir oleh kerajaan kita sendiri, bukan lagi penjajah. Negara yang makmur juga dapat mencapai prinsip baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, iaitu sebuah negara yang gemilang. Kita juga dapat memacu ke arah kemajuan ekonomi dan teknologi. Rakyat kita juga hidup dalam keadaan makmur dan tenteram. Kita tidak lagi menderita seperti dahulu dan kita hidup dalam keadaan yang bahagia. Kita juga tahu di Malaysia ini terdapat pelbagai kaum, agama, adat, dan kita hidup di Malaysia ini dalam keadaan yang saling menghormati walaupun kita hidup dalam banyak kaum. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Afni bin Badul Syam. Baiklah, kepentingan menyambut Hari Merdeka ialah ianya dapat meraihkan pencapaian negara pada masa kini. Contohnya, kita sebagai negara Malaysia, seperti yang kita tahu, ekonomi dan juga teknologi kita semakin berkembang dari hari ke hari, dan negara Malaysia juga semakin menjadi sebutan oleh seluruh dunia. Seterusnya, kita juga dapat menghargai jasa dan pengorbanan para tokoh terdahulu. Kita harus berterima kasih kerana tanpa mereka, negara Malaysia tidak akan terus merdeka sehingga hari ini. Mereka juga sanggup memadu peluh dan darah demi mempertahankan maruah bangsa, agama dan negara. Yang ketiga adalah mengukuhkan perpaduan antara rakyat. Hal ini kerana di Malaysia kita ada Melayu, Cina, India, Kadazan dan pelbagai lagi kaum di bumi Sabah dan Sarawak hidup dalam keadaan aman dan harmoni tanpa ada sebarang rusuhan. Yang keempat, menyemai nilai patriotisme dalam masyarakat. Hal ini harus dititipkan pada anak-anak muda sejak zahirnya kerana mereka merupakan penyambung legasi untuk membanggakan negara pada masa-masa akan datang. Yang keempat, sebagai penanda aras untuk negara menjadi lebih progresif. Hal ini untuk menandakan bahawa negara kita sudah maju dari segi ekonomi
dan juga teknologi. Yang terakhir sekali, meningkatkan imej negara dalam tahap kehidupan yang baik. Ini amat penting kerana kita sebagai rakyat yang hidup berbilang kaum seharusnya berbangga kerana kita hidup dalam keadaan suasana yang aman dan harmoni, tenteram, dan juga imej ini akan dipandang positif oleh orang-orang luar yang berada di seluruh dunia. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan ini adalah sumber rujukan yang kami rujuk. Sekian, terima kasih.